Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq nuzul ala dini kullih wa laqadal kafirun wa laqadal musyrik wa laqadal munafiq wa laqadal fasiqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Amma ba'd. Okey, untuk hari ni, nama ustaz ustaz terangkan. Ustaz adalah Ustaz Isyamuddin Hashim. Ustaz akan mengajar kamu subjek Jawi dan Had. Untuk hari ni kita akan belajar dulu tajuk yang pertama, iaitu jenis-jenis ayat. Tapi sebelum tu, ustaz doakan kamu semua sihat walafiat. Sekiranya kalau kamu ada perkara untuk keluar rumah, keluarlah. Keluar. Tapi sekiranya kalau tak ada keperluan untuk kamu keluar rumah, maka kamu duduklah rumah. Untuk hari ni, ustaz akan ajar kamu jenis-jenis ayat yang mana tahun lepas kamu dah belajar tentang jenis-jenis ayat juga. Untuk tahun 5 pun kamu ambil UPKK pun kamu akan belajar jenis-jenis ayat. Jenis ayat ni, yang pertamanya kamu akan belajar tentang ayat penyata. Ayat penyata ni senang je sebenarnya. Ayat penyata ni, kalau kamu semua nak tahu, ayat penyata ni mesti diakhiri dengan noktah. Mesti diakhiri dengan noktah. Dia tak ada koma, dia tak ada pembuka, penutup kata, dia tak ada tanda soal dan sebagainya. Tu jenis ayat yang lain. Tapi untuk ayat penyata ni adalah ayat yang paling senang sekali dan ayat yang biasa kamu gunakan tiap-tiap hari. Nanti ustaz terangkan contoh-contoh ayat-ayat yang kamu biasa gunakan tiap-tiap hari. Kita tengok kepada pengertian ayat penyata. Pengertian ayat penyata, kita tengok dekat sini. Apakah pengertiannya? Kita baca sama-sama, kita dengar sama-sama, dan ustaz akan terangkan berkaitan dengan ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan tentang sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Jadi maksud dekat sini cerita. Yang pertama cerita. Cerita apa? Apa-apa cerita lah. Cerita berkaitan dengan kereta ke, cerita berkaitan dengan macam-macam lah. Benda. Benda ni macam-macam. Benda yang kita buat, benda barang dan sebagainya. Lepas tu yang ketiga, kejadian. Kejadian apa? Kejadian yang berlaku, yang lepas, yang sedang berlaku, kejadian yang akan berlaku. Yang keempat dan sebagainya. Macam-macam lagi lah, dan sebagainya. Kita sambung balik. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Ayat berita pun boleh diguna pakai untuk ayat penyata, dan juga ayat keterangan, menerangkan tentang suatu perkara yang kita buat, orang lain buat dan sebagainya, perkara yang lain yang berlaku. Itu berkaitan dengan pengertian. Lepas tu kita tengok kepada contoh. Dekat sini ada 3 contoh. Tengok dekat sebelah ni. Ni sebelah ni. Tengok sebelah sini. Yang pertama, kita tengok yang pertama. Ustaz tunjuk ni yang pertama. Ni yang pertama. Ni yang pertama. Yang pertama. Kakak saya pandai memasak. Kakak saya pandai memasak. Siapa kakak? Apa yang dibuat? Apa yang dia tahu? Memasak. Dia menerangkan tentang sesuatu ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok ayat contoh yang kedua dekat sini. Contoh yang kedua dekat sini. Jiran sepakat membawa berkat. Ni ayat keterangan. Jiran sepakat membawa berkat. Sepakat macam mana sepakat tu? Bekerjasama. Jiran ni bekerjasama membawa kepada keberkatan. Keberkatan macam mana? Hubungan antara kekeluargaan ataupun
sepakat dalam tolong menolong dan sebagainya. Okey, itu contoh yang kedua. Okey, yang ketiga kita tengok yang bawah ni. Okey, solat itu tiang agama. Ni dalam hadis Nabi pun Nabi pernah bersabda, as-solatu imaduddin. Solat itu tiang agama, menerangkan tentang sesuatu benda. Solat tu benda, dan tiang agama tu adalah penguat kepada benda. Jadi solat ni benda. Jadi penguat dia adalah tiang agama. Ni solat lah. Solat ni wajib kita buat. Jadi kalau kita tak buat, kita tinggalkan, maka agama yang kita bina tu akan runtuh. Seumpama macam itulah kita punya perkara yang kita wajib lakukan. Contohnya seperti solat. Okey, itu berkaitan dengan contoh-contoh ayat penyata. Okey, dekat sini kalau kita tengok betul-betul lah, ayat penyata ni kebiasaannya kita buat dalam seharian. Contohnya, okey, ayah pergi kerja menaiki kereta. Ayah pergi kerja menaiki kereta. Okey. Ataupun contoh ayat yang lain, ibu memasak pada waktu pagi. Okey, tu contoh dia, tu contoh saja. Ataupun abang pergi ke sekolah menaiki motosikal, kakak pergi ke kedai menaiki kereta. Banyak contoh yang lain. Yang penting ayat penyata ni mestilah diakhiri dengan noktah. Tu menerangkan tentang suatu perkara yang kita buat. Okey, itu ayat penyata. Okey, kita tengok kepada muka surat 8. Muka surat 8 yang bawah ni, yang bawah ni. Menerangkan tentang satu benda, iaitu tentang kita semula. Kita semula ni, macam mana, apa maksud kita semula? Nanti kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan kita semula. Tengok perenggan pertama. Okey, perenggan pertama tu maksud kita semula. Okey, kita semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baharu. Contohnya bahan buangan seperti apa? Seperti kertas, ataupun seperti botol, ataupun seperti kaca, ataupun seperti tin aluminium. Okey, Ustaz nak cerita sikit berkaitan dengan barang kita semula. Sebenarnya barang kita semula ni sangat-sangat bermanfaat untuk kita simpan. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan kepada penyimpan. Contohnya kalau kita tengok kita tengok, okey, kalau kita pernah tengok orang yang mengutip sampah, dia akan asingkan barang-barang kita semula ni dekat tempat-tempat yang sesuai. Contohnya plastik. Okey, plastik diletakkan dekat satu plastik lain. Kaca diletakkan dalam satu plastik lain. Kertas diletakkan dalam satu plastik lain. Maksud dia dekat sini, okey, dengan dia mengasingkan barang-barang ini, maka bila dijual, dia mendatangkan keuntungan kepada kita. Keuntungan macam mana? Kita dapat duit lah, kita jual. Macam pengalaman Ustaz Ustaz dan juga adik-adik Ustaz pernah mengutip, ni pengalaman pernah mengutip tin aluminium. Tin aluminium kalau kita jual, antara bahan buangan yang paling mahal sekali kalau kita jual, tin aluminium. Macam contoh pengalaman Ustaz Ustaz jual kertas kalau kita jual 1 kilogram bersamaan dengan 30 sen, lebih kurang macam tu, 30 sen atau 35 sen. Tu untuk kertas. Okey,
Macam botol tak ada keuntungan. Sama juga dengan plastik pun tak ada keuntungan. Lepas tu untuk tin aluminium ni sangat-sangat mahal. Ni ustaz bagi pendapat, sekiranya kalau kamu nak ikut tak ada masalah. Sebab kebanyakan orang yang banyak mengutip barang adalah tin aluminium. Tin aluminium kalau kita kutip, okey, 1 kilogram bersamaan dengan RM3 lebih. Kadang-kadang bukan RM3 lebih saja, RM4 pun boleh dapat untuk 1 kilo. Ustaz pernah kumpul untuk tin aluminium saja 10 beg plastik hitam, bersamaan dengan beratus kilogram bersamaan dengan masa tu Ustaz nak pindah daripada Kedah hingga ke Johor. Pindah Johor. Okey, masa tu ustaz dengan keluarga ustaz ni sama-sama kutip lah. Jumpa tin kutip sebab mendatangkan kebaikan pada si yang pengutip ni lah. Okey. Lepas tu ustaz pun jual. Sebelum jual tu kita dah tahu tempat mana dekat kita nak jual. Okey, lepas tu ustaz jual tin aluminium tu 10 beg plastik bersamaan dengan beratus kilogram lah. Jadi ustaz dapat masa tu untuk tin aluminium saja RM400. RM400. Banyak ke sikit anak-anak? Banyak. Banyak bukan sikit, banyak. Jadi dengan duit itu sedikit sebanyak dapat menampung keluarga ustaz untuk memberi makan kepada kawan ayah ustaz yang tolong family ustaz, keluarga ustaz semasa pindah. Sedikit sebanyak dapat bantu memberi makan, lepas tu membeli barang-barang yang lain dan sebagainya lah. Okey, itu untuk tin aluminium. Jadi tin aluminium ni sangat harga dia sangat mahal kalau kita jual tin aluminium. Okey, kita sambung balik kepada tajuk kita, iaitu kitas semula. Okey, kita sambung. Lepas titik tu, bahan yang boleh dikitas semula termasuk kaca, tengok kaca, kertas, logam dan peralatan elektronik. Sebab ustaz cerita tadi sebenarnya itu adalah barang-barang yang ustaz kutip. Yang mendatangkan kebaikan. Okey, kita pergi kepada perenggan yang kedua. Persekitaran yang lebih sihat dan selesa boleh diperoleh dengan mengamalkan kitas semula. Macam contoh kalau kita tengok masa banjir kebanyakannya barang apa yang selalu kita nampak? Banyak macam-macam. Botol, tin aluminium, plastik, macam-macam sampah. Dikira sebagai sampah lah. Jadi daripada sini kita tahu bahawa barang-barang ini tak diletakkan pada tempat yang sesuai. Bila kita guna barang-barang itu, kita buang dekat merata tempat, sebenarnya salah sebenarnya. Jadi majlis pembenaran pun dah letakkan dekat tempat yang sesuai. Contohnya botol. Botol diletakkan dekat tong dia bergambar botol. Kaca contoh. Lepas tu plastik. Lepas tu kertas. Contoh macam tu. Semuanya dah ada. Cuma kita nak buang saja dekat tempat-tempat ikut kepada gambar yang diberikan. Jadi daripada situ kita nampak bila kita melakukan kitas semula ini, sedikit sebanyak dapat membantu kebersihan alam kita sendiri. Yang kita ketara nampak masa banjir lah. Masa banjir tu kita nampak sampah terlalu banyak yang menyebabkan longkang tu sumbat kan. Lepas tu mendatangkan air banjir tu kotor dan sebagainya. Tu sebab
kerajaan telah memikirkan macam mana nak buat barang-barang yang terbuang ini dengan cara macam tu lah. Dengan cara macam tu melaksanakan sistem pengasingan barang kaca, logam, plastik, kertas dan sebagainya. Okey, kita sambung balik. Kita semula dapat mengurangkan sampah yang dibuang dan seterusnya mengawal penyakit daripada merebak dengan cepat. Macam Ustaz cakap tadi, Ustaz cerita tadi, macam banjir. Banjir ni kita tak tahu. Bila banjirnya sampah banyak, binatang berbisa pun banyak. Jadi penyakit pun boleh datang. Itu sebab kita kena buat satu pendekatan barang kita semula ni sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk mengurangkan sesuatu yang tidak baik berlaku pada diri kita dan masyarakat. Okey, kita tengok kepada perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga ni cerita pasal apa pula? Kita tengok. Selain daripada itu, kos dan tenaga dapat dijimatkan. Tengok. Bila kita dah guna satu barang tu, kita letaklah dekat tempat yang sesuai. Kaca, kertas, lepas tu logam dan sebagainya. Semuanya dah ada dalam tong tu, dah tulis, dah lukis dah. Cuma diri kita sendiri je untuk kita letakkan tempat yang sesuai. Okey, dengan mengitas mula satu tin aluminium, tengok. Satu tin aluminium kita umpama menjimatkan tenaga elektrik selama 3 jam daripada penggunaan televisyen. Tengok. Maknanya sebab itulah tin aluminium ni mahal. Itulah di antara fungsi dia untuk orang lain. Okey. Sambung balik. Apa yang dapat kita peroleh daripada mengitas mula kertas secara maksimum ialah kita dapat mengurangkan penebangan pokok dan secara tidak langsung kita dapat memelihara sumber hutan semula jadi. Apa yang dapat kita peroleh daripada mengitas semula kertas secara maksimum ialah kita dapat mengurangkan penebangan pokok dan secara tidak langsung kita dapat memelihara sumber hutan semula jadi. Dengan kita semula tu dapat mengurangkan bukan setakat kita punya diri saja kita boleh elak daripada penyakit, tapi dengan alam sekitar kita pun terpelihara daripada satu benda yang tak baik. Okey, itu berkaitan dengan kita semula. Okey, seterusnya untuk tugasannya, okey, Ustaz nak kamu buat yang pertama. Okey, yang pertama ni keluarkan 5 ayat. 5 ayat penyata daripada petikan di sebelah. Bukan petikan sebelah, petikan di atas lah. Tengok. Kamu gariskan ataupun kamu keluarkan. Nanti kita akan buat perbincangan pada kelas minggu hadapan. Okey, cari ayat yang diakhiri dengan noktah. Kita tengok betul-betul. Tengok adakah ayat tu sesuai ataupun tidak sesuai. Tengok ayat dia macam Ustaz terangkan tadi lah. Ayat yang pertama. Okey, keluarkan 5 ayat penyata daripada petikan di atas. Okey, yang kedua, jawab soalan di bawah berdasarkan nombor 2. Berdasarkan pada petikan yang kita baca tadi ya. Kita baca, kita tengok, kita lihat. Kita lihat, dengar dan sebagainya. Tengok ni. Kita semula perenggan pertama, kedua, ketiga. Okey, kita cari 5 jawapan. Apakah maksud kita semula? Okey. Yang kedua, apakah bahan yang boleh kita semula? Yang ketiga, bagaimana kita semula menjadi kesihatan kita? Bagaimana kita semula menjaga kesihatan kita? Yang keempat, berapakah tenaga yang boleh dijimatkan dengan mengitas semula satu tin aluminium? Satu tin aluminium tau. Okey, yang kelima, adakah kita semula diamalkan di sekolah kamu? Ini ayat soalan kebat. Kemahiran berfikir. Jadi kamu kena fikirkan, adakah pernah sekolah kita ni, sekolah 18-1 ni mengamalkan sistem kita semula? Mesti ada. Cumanya kita tak selalu buat.
Sebab kita kalau nak tahu, kita kena adakan satu program supaya untuk memberi kesedaran kepada diri kita. Bukan setakat diri kita, orang lain pun sama. Orang lain pun sama juga. Okey, itu itu soalan yang kelima lah, soalan kebat. Jadi kamu kena pilih, kena buat jawapan sendiri ya untuk yang nombor 5. Okey. Untuk nombor 3 ni, okey, kamu kena apa? Kena bina ayat penyata berdasarkan perkataan di bawah. Okey, perarakan, okey, belajar, gembira, berbaris, jatuh, pulang. Buat ayat sendirilah. Okey. Jadi untuk 1, 2, 3 kita akan bincang pada kelas minggu hadapan. Okey, dan dalam masa yang sama bila kita bincang ni, okey, kita akan sama-sama membaca ayat penyata ikut intonasi. Nombor 1 macam mana. Okey, nombor 2 tu jawab soalan lah. Nombor 3 ni buat ayat dah. Tulis 5 ayat penyata berdasarkan kepada perkataan di bawah. Jadi untuk kelas hari ni, kamu kena buat soalan nombor 1, 2 dan juga 3. Kita akan bincang minggu hadapan. Okey, boleh. Okey, itu saja untuk hari ni, kelas hari ni. Okey, sekiranya ada apa-apa persoalan, kamu boleh berhubung dengan Ustaz lah. Ustaz Isyam. Okey, Ustaz Guru Kelali Marazi. Okey, ada apa-apa soalan, boleh direct terus WhatsApp dengan Ustaz ataupun call ataupun boleh berhubung dengan Ustaz lah. Itu saja untuk hari ini. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri Ustaz. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.